kita dapat bawa Ustaz Don, Ustaz yang semua orang pun kenal. Agak ada tunggu-tunggu ni. Okey. Tajuknya kita yang akan Ustaz Don Kupal yang kita dah bagi, maka nikmat Tuhan kamu yang mana satukah yang telah kamu dustakan. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Jadi untuk meneruskan kita terus serah kepada Ustaz Don lah untuk mengupas tajuk ni. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran pada Allah dengan salah satu caranya beribadah pada Allah. Dengan salah satu caranya ialah menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat, jiran tetangga kita, warga cari gali. Barangkali ada yang dah pergi dahulu daripada kita, barangkali ada yang dah pergi dahulu daripada kita, mereka-mereka di peringkat awal. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله. Semua sihat kah? Selamat berpuasa. Masuk minggu yang kedua. So berbaki lagi 3 minggu lah. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. 3 minggu. Fasa yang pertama. Fasa yang pertama berbaki lagi 2 hari. Okey, khair. Dia bila sebut puasa, perkataan bahasa Arab dia saum, puasa. Sebab tu kita kata nawai itu saum ghadin. Saum tu puasa lah. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, puasa. So bila kita puasa tu saum, salah satu perkataan saum itu ada di dalam surah Maryam. Ketika mana Siti Maryam berkata kepada orang ramai yang menghujam dia dengan bermacam-macam soalan pasal apa dia mengandung dan dapat anak, Nabi Isa. Sedangkan Siti Maryam duduk dalam mihrab dia. Mihrab tempat beribadah Siti Maryam, tak ada orang lelaki lain boleh masuk melainkan Nabi Zakaria aja. Dan Nabi Zakaria seorang Nabi, seorang yang soleh, dan pakcik dia Nabi Zakaria tak pernah sentuh Siti Maryam. Sebab Siti Maryam tersebut dalam firman Allah, dia kata walam tamsab
walam tamsasni bashar. Tak pernah ada orang lelaki hak sentuh aku. Sentuh pun tak pernah, macam mana boleh mengandung pula? Jadi bila kata macam tu, Siti Maryam bila sampai tempoh orang perempuan mengandung tu, hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah sebut dalam Quran, mengandung sehingga menyusu anak 30 bulan. Maknanya 9 bulan mengandung, atau 8 bulan lebih, ataupun 7 bulan mengandung, bakinya tu menyusu. Bila sampai cukup 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, Nabi Isa hendak dilahirkan, maka Siti Maryam pergi jauh daripada tempat dia, jauh daripada perkampungan dia, di kawasan dia tu, dia lari pergi jauh. Bila dia lahirkan Nabi Isa, kita tahu Siti Maryam pegang pokok korma tu, dia goncang-goncang, jatuh buah korma, rutaban janiyah. Allah sebut dalam Quran surah Maryam, rutaban janiyah. Maryam, makanlah rutaban janiyah, kurma yang segar. Jadi kat sini kita dapat beberapa pengajaran. Satu, ibu-ibu yang melahirkan anak makan kurma. Yang kedua, kenapa kita orang berpuasa pun Nabi bagi sunnah kita makan kurma? Sebab mak yang nak melahirkan anak, pertama dia dalam condition yang sangat-sangat lemah, tetapi dia memerlukan kekuatan yang paling ultimate sekali nak melahirkan seorang anak. Jadi daripada lemah nak jadi ultimate kuat tu, kurma. Jadi tuan-tuan jangan tinggal buka puasa makan kurma. Cuba try sekali, hari-hari biasa yang mana siapa selama ni buka biasa makan kurma, cuba sekali, 2 kali jangan makan kurma. Dia akan jadi beza. Nak pergi sembahyang tarawih yang berat. Betul, cuba try. Silat-silat tak pergi tarawih. Silat-silat tak pergi tarawih. Lepas tu salahkan buah kurma pula. Aku ni tak pergi semalam pasal tak makan kurma lah. Makan kurma daging. Kurma daging. Tu bukan tak pergi tarawih, tu terak orang ni. Terak tu syahid. Jadi makanlah kurma. Itu salah satu dia. Sebab apa? Memang contohnya. Jadi bila Siti Maryam makan, makan buah kurma, minum air segar, sebab ada sungai yang mengalir, Allah bagi ada mata air mengalir depan Siti Maryam, minum segar. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam yang mulia itu. Bila lahir, Allah perintahkan Siti Maryam, Allah kata, Maryam, balik jumpa orang kampung. Siti Maryam kata kalau boleh dia tak mau balik lah. Dia tak tahu nak jawab macam mana. Nak jawab macam mana? Kita tak buat benda apa, tiba-tiba benda jadi. Jadi Allah kata, Maryam balik. Siti Maryam balik. Dia ikut perintah Allah. Malaikat Jibril, malaikat dia semua balik. Bila balik, Allah ajak Siti Maryam. Bila orang tanya, kata hang puasa. Ayat dia apa? Inni nazartu lirrahmani sawma. Nampak perkataan saum tadi, puasa. Nawaitu sawma ghadin kan? Inni nazartu lirrahmani sawma dalam surah Maryam. Dia kata apa? Aku bernazar. Bila dia balik orang tanya dia, Maryam, pasal apa hang ada anak luar nikah? Hang ni mak hang orang baik, ayah hang kena orang baik. Pasal apa hang ada anak luar nikah? Pasal apa hang melahirkan anak ni? Anak ni siapa ayah dia? Dia tak boleh nak jawab. Bila dia tak boleh jawab, dia jawab satu jawapan, iaitu dia puasa. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar pada Tuhan aku, hari ini aku puasa. Apa makna puasa dekat sini? Makna puasa dekat sini yang digunakan pakai oleh kita semua, iaitu menahan diri. Perbuatan kita menahan diri itulah yang menunjukkan kata betapa besarnya pahala yang Allah boleh balas dekat kita pasal kita menahan diri kita. Itu tu yang Allah boleh kata kepada Nabi dalam satu hadis qudsi. Allah kata apa? Fasawmu li wa ana ajzi bih. Puasa aku punya, aku saja yang layak balas, orang lain tak boleh. Maknanya puasa punya permarkahan, skema jawapannya tak ada. Kalau semayang kita tahu Allah dah habaqna dalam peristiwa Isra Mi'raj. Asal semayang kita 50 waktu, kurang jadi 5 waktu. So Allah sebut satu solat menyamai 10 waktu. Kalau dalam bersedekah pula, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Siapa sedekah satu, Allah kalikan dengan 700. Allah sebut bilangan-bilangan dia. Lagi, siapa yang buat apa lagi? Allah kata apa? Allah kata, Nabi kata, wal hasanatu bi asyri amthaliha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun.
Aku tak kata pun alif lam mim tu satu huruf. Aku kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf menyamai dengan 10 kali ganda pahala dia. Jadi ada ganjarannya. Tapi puasa, dah Allah kata fasawmu li wa ana ajzi bih. Puasa aku punya, aku sahajalah yang akan layak balas. Maknanya kalaulah asbab tuan-tuan puasa kemarin dengan iman dan wahtisaban, Allah nak masukkan kita dalam syurga, boleh, tak salah. Itu yang saya masuk-masuk, saya tanya kat kita semua tadi, kita kata apa? Berbaki ada lagi 3 minggu. Maknanya ada 3 minggu lagi peluang untuk kita nak pulun kod-kod. Ada sekali tu yang membuatkan Allah jatuh hati dengan kita bagi kita masuk syurga tu. Hak tu kalau boleh dapat. Kita lah, kita tak tahulah puasa hak mana satu. Tapi manalah nak tahu. Dengan sebab satu puasa boleh terus masuk dalam syurga. Yang tu sabit, sekali kita cerita. Cuma nak sebut kata apa? Perbuatan menahan diri itu maksud yang dimahukan oleh perkataan puasa tadi. Jadi Maryam habaq inni nazartu lirahmani shaum. Macam mana kita tahu kata Maryam menahan diri dia? Dia tahan diri daripada apa? Bercakap. Macam mana kita tahu kata Maryam tahan diri dia daripada bercakap? Bila dia sambungan ayat tadi wa asyarat ilaih, dan Siti Maryam mengisyaratkan kepada siapa nama? Nabi Isa alaihissalam. Dia mensyaratkan tangan dia. Hampa semua duk tanya aku nazar dengan Tuhan, aku tak mau cakap. Hampa duk tanya aku juga. Maka dia isyaratkan ke anak. Biar anak ni yang jawab. Maka kata-katalah orang kampung Siti Maryam, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Macam mana baby dalam buaian boleh bercakap? Tiba-tiba jawablah Nabi Isa, inni Abdullah waj'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku ni hamba Allah. Terkejut semua orang. Baby bercakap, aku hamba Allah. Aku dijadikan di mana sahaja aku berada akan berkat tempat itu, dan aku diwajibkan oleh Allah untuk semayang dan mengeluarkan zakat. So Nabi Isa pun semayang juga macam kita. Okey. Perbuatan semayang lah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tu belum tentu ada. Sebab yang ada waktu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak ada. Orang lain mungkin semayang pagi satu, petang satu, malam satu, subuh satu. Ada dia punya waktu dia. Tapi Nabi kita dia 5 waktu. Tapi cara semayang semua sama. So Nabi Isa habaq dia pun kena semayang. Khair. So poin dia kita dapat di sini apa dia? Puasa adalah menahan diri. Tapi soalan kita, tajuk kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Atas nikmat apa Tuhan kamu yang kamu telah dustakan, ataupun yang kita nak dustakan lagi. Sebab ayat tu kan dia banyak, dia Allah sebut lebih kurang dalam 33 kali, 37 kali dalam surah Ar-Rahman tu. Jadi starting dia Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Ar-Rahman tu apa makna dia? Kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim, yang dengan nama Allah yang Maha Pemurah tu. Tengok Allah mula dia kata apa? Ar-Rahman, Maha Pemurahnya Allah, 'allamal Quran, kerana dia mengajar kita Al-Quran. Kalau tak ada Al-Quran, kita pun tak tahu kerja kita macam mana. Hidup kita macam mana kita tak tahu. Tapi dengan sebab ada Quran, kita tahu apa arah tuju kita. Sebab orang lain yang bukan orang baca Quran, dia tak akan tahu apa arah tuju dia nak kena buat. Jadi Ar-Rahman, Maha Pemurahnya Allah. Macam tadi tengok, saya cerita kat tuan-tuan pasal puasa adalah berdasarkan kepada Quran. Jadi Maha Pemurahnya Allah cerita dekat kita, puasa kita ni apa maknanya dengan mengajar kita Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Kemudian baru dia abang, dia ciptakan kita. Jadi nak abang kata kita nak hidup ni mesti kena pandu dengan Quran. Baik, khair. So, apa dia nikmat Allah yang kita nak dustakan lagi kalau kita nak kenal yang kata Allah bagi kepada kita puasa? Baik, tengok. Macam mana Allah Ta'ala boleh bagi kepada kita pahala yang tidak ternilai dengan hanya puasa? Kenapa tak bagi pada semayang? Sedangkan dalam hadis Nabi kata, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali ditanya kepada kita bila kita bangun, awwalu, yang mula-mula sekali ditanya bila kita bangun pada hari akhirat, semayang. Maknanya siapa puasa tapi tak semayang, puasa dia tak boleh menyelamatkan diri dia. Siapa yang semayang dan semayang dia clear, insya-Allah puasa, haji, zakat dia semua dikira. Allah akan memberikan perhatian. Macam kita lah jawab soalan, cikgu bagi kat kita kertas soalan tu, jawapan pertama tu trik nak tengok jawapan kita macam mana keseluruhan tu. Kalau jawapan pertama salah, hak lain tak payah tengok lah. Engkau lah, tahu dah. Contoh cikgu tanya kan, Nabi berhijrah dari mana? Kita jawab daripada Madinah ke Mekah. Awal confirm salah lah. Hak ni nak bersembunyi kat bukit mana? Kalau daripada Mekah, boleh bersembunyi di Bukit Sur. Tapi kalau dah mai daripada Madinah, takkan Bukit Uhud pula.
Nampak? Jawapan dia dah terus salah. Sama lah. Kalau semayang tak clear, semua tak clear. So, patutnya Allah balas kepada semayang. Siapa semayang masuk syurga terus? Tapi dah, Allah kata, puasa. Kenapa puasa? Itu soalannya. Ataupun kalau saya boleh ambil ayat Quran pula, pasal apa dalam puasa Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ni selalu bulan puasa orang sebut ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku suruh kamu puasa macam orang-orang dulu puasa supaya kamu jadi bertakwa. Pasal apa puasa tu sangkut dengan takwa? Sedangkan tak makan tak minum. Adakah selama ni yang kita makan kita minum kita tak bertakwa? Tak logik lah ayat dia kan? Tak logik lah ayat dia. Aku tahan kamu daripada makan dan minum apa semua supaya kamu bertakwa. Habis itu selama yang kita makan, takwa kita pergi mana? Kita takwa juga, takut juga dengan Allah. So poinnya di mana di situ? Poinnya di sini, ambil ayat tadi, tajuk tuan-tuan. Fabi ayyi ala'i rabbikum, di manakah tanda-tanda kebesaran Allah yang kita nak dustakan lagi? Perkara paling besar sekali yang kita kena tahan di dalam puasa apa dia? Makan minum. Makan minum. Itu fitrah kita. Allah buat manusia memang kena makan. Nabi pun makan. Bermula daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi makan. Itu kekasih Allah. Kekasih Allah. Yang tak makan tak jadi kekasih. Siapa dia? Malaikat. Malaikat tak makan. Malaikat perfecto. Malaikat perfect. Tapi dia tak jadi kekasih. Mana malaikat kekasih Allah? Malaikat servant. Yang jadi kekasih manusia macam kita ni. Walaupun Allah sebut dalam Quran, innahu kana zaluman jahula. Tuan-tuan dan saya, siapa dia kita? Bodoh dan jahil. Bodoh dan zalim. Kita. Tapi kita ni jadi kekasih Allah. Nabi kita kekasih Allah. Bukan malaikat tau. So fitrah kita makan. Disebabkan tuan-tuan tahan makan, saya tahan makan, sebab itulah Allah balas. Bila saya cakap macam tu, mesti kita macam, takkan pula tahan makan je pun. Kalau macam tu baik tahan hari-hari. No. Tak mana yang mahal dia yang tahan makan tu. Sebab, cuba compare semayang dengan puasa, haji dengan puasa. Saya yakin tuan-tuan boleh jawab soalan saya. Apa dia? Kalaulah makanan terhidang dengan kita nak semayang, kena buat apa dulu? Kan. Itu hadis Nabi tu. Maknanya dalam situ semua orang hafal hadis tu. Amboi semayang terus. Semayang terus. Tak ada makan. Nah, abang kata saya tak mau makan, saya nak semayang dulu. Tak. Hadis Nabi yang ajak kita. Nabi kata kalau makanan sudah terhidang, kamu nak semayang, makan dulu. Nampak tak? Semayang yang besar tu pun kalau dengan makanan, tinggal semayang dulu, makan dulu. Nampak tak? Power yang kata semayang tu power. Tapi untuk makan, fitrah kita tinggal semayang dulu. Makan dulu, lepas makan semayang. Haji. Kita biasa tengok kan, orang tawaf minum air zam-zam. Saya tawaf pun kadang-kadang minum air zam-zam. Bawa botol air zam-zam minum. Tawaf pun keliling Kaabah. Kalau sebut Kaabah, nampaklah Kaabah. Sebut bahasa lain pula, Baitullah, rumah Allah. Mengelilingi rumah Allah dalam keadaan sambil berjalan, boleh minum. Boleh minum. Teguk air zam-zam. Buk, sambil tawaf. Tak apa, sah tawaf. Tapi puasa, boleh buat. Mana ada. Kita kena tinggal 100%. Hak tu beza dia tu, hak tu mahal. Yang tu yang mahal puasa dia dalam situ. Pasal ibadah lain, kalau dengan makan, dengan nafsu manusia, semayang. Masa semayang je, kita tak boleh nak bersama dengan isteri kita. Lepas semayang, anytime, anywhere. Tak faham lah, tak faham sebenarnya. Dia kata, anywhere, kahwin lagi lah tu. Rumah kita luas. Faham, tak faham. Janji anak tidur tu. Ini semua orang tua-tua lah kan. Hak yang mana muka malu-malu tu tak kahwin lagi lah tu. Lagi. Okay, khair. Tak habis.
Villain. Ada villain tu. Dia tak habis. Kalau dah kahwin, kita boleh katalah saya tak tahu apa terjadi semalam. So pointnya saya nak sebut kata, kalau semayang, masa semayang saja. Masa semayang saja. Tapi lepas semayang, kalau untuk siapa? Untuk haji. Haji sebelum tahlul je. Lepas dah tahlul tu, carry on ya. Puasa selagi tak sampai malam. Hang semayang tak semayang lah. Selagi tak sampai malam. Kena tahan dia. Hak yang tu mahal yang puasa. Mana ada ibadah lain boleh buat begitu melainkan puasa. Tak ada. Puasa sahaja yang boleh mengajar kita untuk lawan kita punya fitrah. Sebab tu bila kita habis puasa, kita disunatkan makan dulu sebelum pergi sembahyang raya. Siapa tak makan sebelum sembahyang raya, dia telah meninggalkan sunnah Nabi yang antara yang paling besar. Sebab apa? Nabi suruh kita bezakan. Hari tu Allah perintah hampa jangan makan lepas subuh. Sekarang kena makan lepas subuh. Makan. Ketupat duk ada, rendang duk ada, apa tu. Ketupat palas duk ada. Oh, sedap lah. Lemang jagung ada. Allah. 12 orang. Ada 7 jam lagi ni nak buka ni. Macam mana ni? Tapi nak abang tak apa? Sebab nak abang fitrah manusia, maka kita jawab dalam perayaan kita, nama dia Aidul Fitri. Kembali kepada fitrah. Nama makan. Benar makan tu. Jadi nikmat Allah kepada kita dalam berupa makan itu sahaja boleh membuktikan beza kepada kita syurga atau neraka. Nikmat makan saja. Yang makan ni tak payah ajak tuan. Lahir-lahir budak tahu makan. Tak payah ajak. Siapa yang ajak anak dia mengunyah? Tak payah. Buh dalam mulut tu tahulah dia nak buat apa. Buh yang dalam mulut dia. Dia tahulah. Bubuh yang makanan dalam mulut dia. Dia tahu nak kunyah, sekali dia nak telan. Mana ada budak kunyah luar balik. Tak pernah telan. Mana ada bubuh je dalam mulut. Yang tak payah ajak itu pun, fitrah kita itu pun dah boleh membezakan nikmat dia itu. Kalau kita tahu betapa besar dia, kita boleh tahu dah beza di antara syurga dengan neraka. Di sini nak sambunglah. Apatah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Salah satu nikmat dia yang tadi itulah Ar-Rahman. Sebab ayat itu tadi dalam surah Rahman, dia Ar-Rahman 'allamal Quran. Nikmat Quran tadi tu. Kalau hak makan minum duk tang kita ni, yang sat-sat boleh makan, sat-sat tak payah makan, sat-sat puasa apa, itu pun boleh menilai kita syurga atau neraka. Kalau itu pun boleh, nikmat Quran macam mana? Sebab tu Allah mulakan nak cerita pasal dia turun Quran. Allah kata Ar-Rahman, Maha Pemurah Allah Ta'ala. Baik, khair. Bila kita sebut macam tu, kod mana pun, nampak kata puasa tu dia ada dia punya sistem dia. So, bila kata sistem, apa yang ada pada puasa? So, tuan-tuan dah puasa seminggu dah. Hari ni hari ke-8 baru nak puasa lah. Maksudnya baru 6 jam. So, apa kita nak cerita tentang puasa? Yang pertama sekali sistem dia. Yang pertama sekali mesti kena niat. Kita dah belajar daripada sekolah rendah dulu makna puasa. Apa dia puasa? Menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, bermula dengan niat pada malamnya. Betul tak? So niat tiap-tiap malam wajib. Siapa tak nawai itu Saumaruddin semalam, hari ni puasa dia tak sah. Mesti kena niat. Niat dalam hatilah. Sebut sepasal dalam hati. Paling selamat sekali macam mana? Pergi semayang tarawih. Habis semayang tarawih mesti orang akan niat puasa, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu Saumaruddin. Kecuali orang yang niat 30 hari pada hari pertama sahaja. Malam ni tak boleh niat dah 30 hari. Dia masa hari pertama, hari Rabu malam Khamis hari tu saja. Siapa yang pasang 2 niat malam tu, selamat dia. Maknanya kalau dia terlupa hari-hari lain, dia boleh pakai tabung 30 hari tu. Siapa yang tak niat, dia Allah lupa niat nawaitu Saumaruddin yang ada fardhi syahri Ramadan tu saja, sekali saja. Maka tiap-tiap malam dia tak boleh putih.
Tapi bukan bermakna orang yang niat 30 tu tak payah niat tiap malam. Dia kena niat. Kalau dia terlupa saja baru pakai. Maknanya tiap malam mesti kena niat. So, poin paling penting dia tiap-tiap malam untuk berpuasa dengan kadar puasa yang boleh membawa kita masuk ke syurga, mesti kena mula dengan niat pada malam hari dia. 1, 2. Niat lah, no? Niat. 2. Bangun sahur. Sok lah. Sok. Sok ada kata sok. Tak ada lah, no? Ada kata sok. Sok tu kapai lah. Sok kapai. Sahur. Sok. Tapi orang Pahang ada belah-belah maran. Orang panggil sok. Orang tua-tua ada kata. Maruk makan sok. Hui, makan sok. Jenuh makan. Belah-belah maran. Belah-belah kampung. Dalam-dalam sikit. Sok. Sahur. Abang tak payahlah berlatih nak sebut sok tu, tak ada apa. Yang penting bangun. Sebut lagu mana pun, kalau tak bangun tak edit. Baik, sahur. Sahur pertama sekali dia Allah sebut dalam Quran. Kalau kita baca, kita baca ayat yang uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tu'idunahunna wala ayat dia tu lah, wahila lakum tu saya ada bawah tu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan sampailah nampak beza di antara benang putih dengan benang hitam. Maksudnya sampai subuh lah maksudnya. Makan, Allah suruh makan. Makan. Sahur mesti kena bangun walaupun seteguk air. Saya pun biasa agak, dah 8 hari ni biasa sekali agak. Bangun, teguk sekali lah, betul tak lah. Tidur boleh. Tu subuh pula 8 tu. Pukul 5, bangun 4.30, bangun 4 lagi tu. Tak larat, bangun, teguk air sekali, tidur balik. Buh, botol sebelah katil tu. Bangun, buka, buh tu. Selesai. Pasal apa buat juga seteguk air? Itu Nabi yang sebut. Sahur kamu walaupun dengan seteguk air. Dapat pahala sahur. Pasal apa dapat pahala sahur? Pasal Nabi sebut dalam hadis yang lain. Tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Sahur kerana pada sahur itu ada barakah. Mesti bangun sahur. Mesti bangun sahur. Orang perempuan, nasihat saya, kalaupun kita tak puasa, contohnya kita tak puasa, sama ada mengandung, sama ada tak larat, menyusu anak ke apa, ataupun memang tak boleh puasa, ABC ya, Allah bagi cuti. Allah bagi cuti. Maka geraklah ahli keluarga bangun juga. Janganlah dibiarkan suami itu terkapai-kapai di dalam kegelapan. Kan? Weh gelap, weh. Bangun sahur tu, kalau tak ada makanan tu memang hak lelaki ni jenuh mencari nak buat apa pagi ni, nak makan apa, baru nak cari menu. Janganlah dibiarkan sial. Baik. So poinnya sahur. Kenapa sahur? Pertama Allah sebut dalam Quran. Kedua Nabi sebut kena sahur pasal pada sahur itu ada barakah. Sebab tu saya kata kita kalau nak tengok dalam bulan-bulan lain, amalan kita bukanlah banyak sangat. Nak tengok dalam bulan-bulan lain, nak kata ada barakah banyak bukanlah banyak sangat. Bulan lain tu dia ada waktu-waktu tertentu je. Bulan Ramadan sepanjang bulan, 1 bulan 30 hari. Boleh jadi hidup kita barakah hari ni dengan sebab kita bangun sahur tahun lepas. Boleh jadi. Sebab barakah ni dia bertambah. Bertambah maknanya bertambah kepada kebaikan. Itu maksud barakah. Contohnya kalau saya kata, okey, mau tak kalau Allah tambah kita satu lagi jari? Kita tak mau kalau tambah satu jari. Tapi kata tadi barakah tambah. Tambah satu jari bukan seronok. Dia jadi, apa fungsi jari satu lagi tu? Tak tahu nak buat. Hak ni tahu dah korek hidung. Hak ni tahu dah nak pakai cincin. Hak ni tahu dah nak menunjuk-nunjuk. Hak ni tahu dah nak buat apa? Nak tunjuk bagus ke orang. Nak tunjuk tak bagus. Habis kalau ada satu lagi, takkan nak gorek jubuk pula. Tak ada. Jadi macam, loh, buat apa nak tambah satu lagi? Tambah tu bukan bermakna barakah. Barakah tambah kepada kebaikan. Cuba kita hitung balik. Dulu ada anak 2, dan ni dah ada anak 3. Oh, barakah. Baiknya keluarga, sonoknya kita. Boleh jadi asbab kita bangun sahur. Asbab kita bangun sahur. Okey, baik. Bila kata macam tu, bilakah tempoh sahur? Tempoh sahur adalah sekurang-kurang 50 ayat Al-Quran. Jangan ambil surah Baqarah. Ambil surah Baqarah berjam-jam. Jangan ambil surah pendek. Amma yatasaalun, sabbihisma rabbikal a'la, pendek sangat, 5 minit tak boleh.
Ambil tengah-tengah surah Kahfi 110 ayat bahagi 2 dapat 55. Jadi bila kata 55, kalau saya yang jenis duk hafal, duk baca, nak baca setengah surah Kahfi dalam masa 15 minit. 20 minit. So kalau tuan-tuan baru nak mula baca, mungkin dalam 40 minit. Makna dia apa? Makna dia apa? Makna dia ialah tempoh yang tok kita, tok nyang kita, mak bapak kita didik kita. Subuh 5.42 hari ni, 4.40, 4.30 tu dah bangun dah. Sejam tu adalah tempoh yang terbaik dah. Kita yang duk bangun selama ni bukan kita baca buku, nak bangun pukul berapa pun. Kita ikut mak kita ajak kita dulu macam mana. Hak tu betul dah. Bangun sejam awal, mayang sikit 2 rakaat, lepas tu start masak sikit ringan-ringan, makan. Yang tu tempoh terbaik dah untuk kita di sini. Hak tu tempoh dia. 50 ayat Quran kita tadi tu. Jangan makan pukul 1 pagi. Maksudnya bila orang tanya, ni hang makan apa? Kedai mamak 1 pagi. Sahur. Itu bukan sahur, itu mentah kedah. Tapi kalau daripada more tadi duk makan sampai pukul 1, carry on lah. Daripada more tu, pukul 11 tu, duk makannya sembang. Macam saya memang akan jadi macam tu. Saya memang kena jadi dulu tu. Pasal saya duduk dengan masyarakat sampai pukul 11. Balik lagi isteri saya nak makan sekali dengan saya juga. Nak tengok apa cerita ke apa ke, nak enjoy dengan dia malam-malam. Sebab uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Malam aku halalkan. Allah beri nasihat kepada kita. Malam aku halalkan kamu duduk dengan isteri kamu. Duduklah dengan dia, enjoy. Nak tengok TV ke apa, nak makan. Takkan movie setengah jam, movie mau sejam setengah. Cerita baru ke apa kan, Kingsman ke apa kan, nak tengok ke apa kan. Abang jangan ingat aku sangat. Dengan minum. Layan juga tengok. Layan tengok. Jadi nak makan dah sejam. Tadi habis pukul 11.30 apa tadi, balik rumah dah pukul 12 lagi pukul berapa pula nak makan. Memang akan jadi dulu tu. Tapi bangun sahur tuan-tuan. Ibu-ibu, nasihat saya, masak sikit bagi lain untuk nak galakkan anak-anak puasa. Hak tu bagus. Kalau selalu duk masak biasa-biasa, masak sikit nugget ke, dramet ke, budak-budak tengok pun huyo. Dia semangat nak puasa. Bagi telur mata kita je lah yang semangat. Budak tak semangat. Bagi sikit, ada sikit dah. Ataupun buat sikit bagi lain sikit. Nasi goreng dia ada mata boleh senyum ke apa sikit. Dia tengok huyo. Galakkan dia puasa. Baik. Tu sahur. Mandi wajib. Dah kata sahur sangkut dengan mandi wajib. Mandi wajib sunat dia. Mandi wajib lah mandi. Tapi tempoh dia jangan kata sunat. Sunat pula dia kata. Mandi wajib adalah sunat hukumnya kalau mandi sebelum subuh. Maksudnya mandi wajib, hukum wajib, tapi sunat tempoh dia sebelum subuh. Kalau lepas subuh tak ada lah sunat dia tu. Tapi orang tanya, Nabi biasa tak buat? Puasa sah tak? Jawapan dia, Nabi biasa berlaku pada Nabi bangun-bangun dah masuk subuh dah. Nabi terus mandi wajib, Nabi terus sembahyang. Makan? Tak makan dah. Jangan kata selagi tak mandi boleh makan. Jangan. Ahad, Sabtu tu duk bangun lajak tu. Lagi pukul 8 pun ni India macam tu. Pasal apa makan? Tak mandi lagi. Kata. Maksudnya mandi tak mandi cerita lain. Puasa sah. Habis dia kata tu dah malam semalam. Bukan saja keluar ayat mani, berhubungan dengan isteri lagi. Totally lah batal puasa. Habis tu boleh puasa kan? Yang batal semalam. Pagi nak starting puasa tak buat apa-apa. Kita dalam keadaan hadas bertemu dengan hari esok nak puasa. Bukan hari esok puasa tu kita berhadas. Boleh faham tak? So puasa sah. Right? Puasa sah. Baik, sahur. Apa dia lagi? Kalau kita tengah kunyah, ni tanya soalan ni. Kalau kita tengah mengunyah, orang azan. Telan atau luah? Telan. Jangan luah. Tu dia. Luah. Jangan telan. Orang azan, Allahu Akbar. Hei, apa puasa macam mana selama ni? Jangan. Pagi tadi buat lagu mana? Jangan. Hak yang kata telan hak sini. Hak dalam ni bukan luar. Mana ada telan. Hak yang ustaz kata telan tu tang sini.
Maknanya contohnya pagi tadi kita makan buah last sekali makan kuih cara. Kuih cara tu kan dia ada ayak dia tu kan. Dia punya gula dia tu kan. Bubuk pepok dia tu keluar ayak dia tu. Hak ayak tu telan tak apa. Hak yang kuih cara yang duk tengah duk buang. Jangan bagus Allah Akbar Allah. Mana ada? Hei, azan mana boleh makan dah? Dia kata, Ustaz, selagi tak habis azan. Amboi. Untung lah. Selagi tak habis azan, suruh Tok Bilal lambat-lambat sikit lah azan. Allahu Akbar. Amboi. Azan saja 15 minit. Amboi. Dah. Jangan macam tu. Ada setengah orang dia suka marah bila kita cakap lagu tu. Saya kata, amboi berkira sangatkah dengan satu telan makanan tadi? Hang dah bus pinggan dah. Hang dah bus pinggan dah tadi nasi. Dengan satu telan tu hang berkira kan Allah balik. Lagu tu bahasa dia. Bukan, tapi dari segi hukum, bila dengar nak kunyah orang azan, jangan telan. Luah balik yang di sini. Hak yang sini telan tak apa. Hak yang di sini telan tak apa. Hak yang kat sini luah balik. Okey? Jangan pula hak sini pun korek pula keluar balik semua tu habis. Dia mandom terus nak pergi kerja. Dia tak larat nak pergi kerja, tak maulah. Boring dah pergi kerja. Pasal apa? Makanan keluar balik. Okey. Jadi sunat sahur apa dia? Bangun sahur satu, makan sahur satu, lewat sahur satu. 3 lah no. Okey, khair. 3. Apa dia? Tadi nombor 1 niat, nombor 2 sahur, nombor 3 buka puasa. Mesti segera berbuka puasa. Orang azan buka puasa terus, jangan tunggu. Jangan pula orang perempuan time tu baru duk cedok nasi. Dia kata, sila. Mak makan dulu. Tak apa hamba mula dulu. Dia tak ada jadi isteri solehah lah gitu. Bukan duk kira lambatnya buka puasa solehah. Ambil kurma buh dalam mulut sambil duk pepok kurma tu. Bubuh nasi. Buka puasa dulu. Hak orang lelaki lain pula. Orang lelaki daripada tadi duk pegang kurma gitu. Lambat pula. Kurma tu keluar daripada peti sejuk, duk tangan dia sampai suam. Punya duk pegang. Lambat pula masuk. TV azan tak lagi TV. TV depan hang pula dah. Boleh tanya orang punya tak sabar. Jangan. Orang lelaki dia segera juga tapi jangan terlalu segera. Tunggu. Surah azan kan? Percubaan suara. Percubaan suara 1 2 3. Dia dah. Batai. Puasa lagu tu batai. Dia bukan ter tau. Yang tu dia tak termasuk kategori ter tau. Buka kita tengok. Yang tu dia tak masuk ter. Dia jadi kita cuai. Jangan. Tak apa, walaupun tak sabar lagu mana, buh dalam tapak tangan tu, baca doa, out makan lagu tu. Punya tak sabar kan, buh dalam, amin tu out sekali dengan boleh. Buat Cuma poin dia nak cerita kata apa? Segera berbuka, tapi untuk macam kita, orang lelaki jangan terlalu segera, orang pun berhati-hati. Orang perempuan pula jangan terlalu lewat. Masa tu lah baru duk basuh cawan lah apa semua. Ambil kurma, masuk dalam mulut dulu makan. Tapi bagaimana cara sunnah dia untuk menyelamatkan keadaan itu? Yang pertama, doa. Ingatlah hadis Nabi sebut orang puasa waktu dia nak buka puasa ma turaddu ad-da'watu ma turaddu, doa tidak ditolak. Doa tuan-tuan dan saya ketika kita nak buka puasa tak akan tertolak. Minta tuan-tuan. Minta. Hak mana yang ingat dah. Saya bukan apa. Saya suka cerita benda yang memang kita daripada dulu duk buat. Macam kita masa di kampung, masa kita sekolah menengah. Mak bapak kita bila nak buka puasa semua duduk keliling meja dah ready, dah baca doa, makan ramai-ramai. Hak tu betul tuan-tuan. Betul. Cuma ada setengah orang je hari ni yang mereka kata mereka belajar lebih daripada orang lain barangkali. Dia kata tak ada, Nabi buka puasa dulu baru Nabi baca doa. Tu pelik lah, saya pun tak tahulah macam mana nak buka puasa dulu baru baca doa. Sambil kunyah kurma takkan nak baca Allah Malaka Sunnah. Baca Allah Malaka Sunnah dulu baru makan. Tapi tak apalah, masing-masing lah nak buat. Tapi saya sebut, ingat kita satu Malaysia. Yang ada dalam ni macam-macam negeri tu dah.
Tapi bila saya sebut, ingat tak dulu zaman kita dulu, semua orang boleh mengiyakan benda tu. Kita akan duduk di keliling meja, duduk kat bawah, kat tikar sopra kita kan. Semua ready nak makan, seorang baca doa, amin. Tapi saya nak kata jangan Allahumma laka sumna saja. Rugi. Pasal doa tang situ, doa makbul. Tuan-tuan ada anak nak ambil periksa. Doa lah tang situ. Dia doa ada, anak kita doa ada. Kita doa. Nampak seriusnya kita, anak kita pun tak main-main. Ya Allah, anak saya nombor 1 ni nak ambil SPM. Bagi dia berjaya dalam periksa dia. Budak tu pun dengar amin, amin, amin. Lepas tarawih tak main baca buku terus. Pasal 30 hari ayah sebut nama dia. 30 hari ayah sebut nama dia. Bagi lulus periksa, bagi lulus periksa. Jenis hak geram sikit tu. Nombor 3, ya Allah, anak nombor 3 ni bodoh sangat. Tak tahu nak buat lagu mana. Budak aku, ayah, kasar sangat dapat rezeki ni tak? Aku duduk geram kat hang daripada hari tu je. Doa, mengadulah, minta lah. Pasal apa? Sebab Nabi sebut, ma turad, la turad. Maksud dia, tidak ditolak. Tidak ditolak, maksudnya diterima. Kalau kata diterima, boleh jadi ditolak. Tapi kalau kata tak ditolak, confirm terima. Confirm terima. Macam-macam ada bunyi. Bulan Ramadan. Kalau bulan lain, dia tukar ringin tun lain. So, buka puasa, segera. Cara dia, sunnah Nabi ya. Segera berbuka puasa, sunnah Nabi. Yang kedua, baca doa. Baca doa. Tuan-tuan cuba tengok lah. Contohlah, kita ambil jam. Saya baca doa. Tuan tengok. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Awak lagu mengantuk pula dah. Tu lagu lebay siapa pula dah. Amin. Siap dengan duk merepek-repek tadi tu. Baru 18 saat. Baru 18 saat. Berapa doa saya baca? 2 doa, merepek-repek sikit tadi. 18 saat. Maknanya kalau tuan-tuan ambil 2 minit je sebelum buka puasa pun dah banyak doa dah tuan-tuan boleh baca. Jangan tinggal doa masa nak buka puasa. Saya nak tanya tuan-tuan ada dekat sini. Saya tahu mungkin ada di kalangan kita, mungkin soalan saya tak sesuai ke apa, tapi saya nak tanya setakat ni lah kita kan, dengan keluarga kita, alhamdulillah anak kita masih lagi boleh makan, betul tak? Itu mungkin berkat kita baca doa masa nak buka puasa. Allahumma laka sumna dengan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doa tu kita baca, Allah berkenan. Sebab tu rezeki kita alhamdulillah cukup. Jadi mulai hari ni jangan tinggal doa masa nak buka puasa. Siapa yang masih tak kahwin lagi, doa time situ. Minta, ya Allah, aku nak kahwin ni. Tengok makanan tak orang nak selera ni. Jangan kata orang, malaikat pun teriak dengar apa tu. Dia kembanglah sayap dia malaikat masa tu, minta Allah kenal sungguh-sungguh. Ya Allah, aku tengok, minta. Nak jodoh lagu mana? Nak kaya raya, nak anak raja. Tapi nak anak raja susah lah juga kan. Tapi boleh lah. Nak anak raja boleh lah. Susah lah. Tapi tak mustahil kan. Mana lah nak tahu. Sampak kat supermarket ke apa kan. Belakang ada Raja. Raja Syarul. Anak dia, anak aja. Baik, khair. So, sahur buka puasa segera buka puasa. Khair. Tapi bukan makna segera tadi itu, kenapa? Bukan makna segera itu segera yang sehingga akan mengeluarkan daripada norma-norma kemanusiaan. Sebab apa? Contohnya orang kata apa? Ustaz, soalan ni ditanya pada saya. Personally dia tanya, tapi bukan ramai-ramai lah. Dia mai jumpa kita lepas tu. Soalan dia apa? Ustaz, boleh tak saya buka-buka puasa tu, orang azan-azan tu saya tak makan. Saya rindu isteri saya. Saya terus kira nak tu Boleh tak boleh Ustaz nak buka puasa dengan cara lagu tu? Amboi hang minumlah yang lu bagi ada tenaga. Kasar sangat tu.
nampak sangat tu kat jalan duk tengok macam-macam tu. Bawa motor tu buatlah lambat. Sampai Allah Akbar, Allah Akbar. Allahumma, dia tadi baring mana? Dia jadi had doa satu lagi tu. Baik, sambung. Jadi jangan sehingga terkeluar daripada norma-norma kemanusiaan. Contoh dia apa? Kita bawa kereta. Orang KL nak balik jam. Hari ni katalah lewat sikit balik jam sangkut. Tengah duk bawa-bawa tu orang azan dalam kereta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib. Jenuh gagau dalam kereta. Oh ni tadi suruh segera buka puasa. Cari ceklat ke apa ke tak ada juga. Korek hidung. Oh. Pergi sampai kat traffic light berhenti. Hak member sebelah tengok. Buka tingkap, buka puasa. Buruk sangat tu. Maksudnya bukanlah segera sampai tahap macam tu. Maksudnya bawa-bawa tu orang azan, try lah berhenti tak mana-mana boleh berhenti untuk nak minum. Yang tu maksudnya sesegera mungkin tu. Baik, khair. 3, 4. Apa dia? Membaca Al-Quran. Jangan tinggal baca Quran. Sebab dalam bulan Ramadan, boleh Quran ni boleh buat 3 sunnah dekat dia. 1 baca, 1 tadarus, 1 khatam. Semua tu dapat pahala sunat. Sebab Nabi baca dengan Jibril, Nabi tadarus dengan Jibril, Nabi khatam dengan Jibril. 3 ni berlaku dalam bulan Ramadan. So tuan-tuan bolehlah pilih. Macam contoh lah saya nak bagi tahu. Kalau lah saya tak tahu cari gali buat tadarus waktu pagi-pagi ke apa kan. Kalau buat separate kan. Ni nasihat saya ni. Asingkan. Yang mana yang terror baca duduk satu kumpulan. Yang mana yang kurang terror baca duduk satu kumpulan. Jangan yang kurang terror tu pergi duduk kumpulan terror tu, akan membuatkan kumpulan yang terror ni boring. Lambat nak baca. Yang dia baru duk baca kan. Baru duk juzuk apa nama? Juzuk 8 tu contohnya apa nama? Faliqul isbah. Ayat dia bunyi begitu. Wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara. Tapi dia kata apa? Contohnya faliqul isbah. Dia baru nak baca. Duk badan duk gerak dulu betul dah. Bunyi tak keluar lagi. Faliqu. Hak kawan sebelah ni dah pandai tapi tak bagus pula lagu tu. Dia buat apa? Faliqul isbah. Susah sangat. Tu dia lah hati buta. Duk beletiak kat kawan tu, kesian. Jangan cari pasal gitu. Kalau kita baca lambat, pergi duduk satu bulan baca lambat. Ambil hak seorang yang mana yang kita kata apa? Allahumma salli sama, yang mana kita kata sabar tinggi sikitlah. Mengetuai kumpulan tu. Mengetuai. Kalau orang yang khatam dia tak khatam lah. Tapi duduk lagu tu. Sebab saat lagi hak kawan yang terror tu, bila kawan ni baca lambat, dia boring lah. Bila boring, hak dia main handphone. Kawan tu duk mengaji, dia duk main handphone. Kawan sebelah ni, amboi main handphone sebelah aku. Tak cukup main handphone, selfie pula. Selfie dengan kawan hak lambat tu. Selfie, upload gambar Instagram. Tulis apa? Hak ni yang paling lambat baca. Yang paling sedih tahu mana? Yang paling sedih, like sampai 100 dah tahu kawan tu lambat, hampa duk like buat apa kat dia. Hai. Jadi duduk kumpulan lain. Yang lambat, duduk kumpulan lambat. Yang laju, bahagi juzuk. Orang tanya soalan, boleh tak bahagi? Contohnya, daripada ada kumpulan tadarus dah, tapi kumpulan tu bahagi. Kawan ni baca juzuk 1 sampai 5. Hak kawan ni 6 sampai 10. Hak kawan ni 11 sampai 15. Bahagi lagu tu. Boleh tak boleh Ustaz? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Boleh baca. Kalau habis semua baca, hak yang orang yang sampai 30 tu membaca habis lah, kira boleh khatam sekali, tak ada masalah. Dapat. Boleh khatam juga. Macam contoh lah, katalah grup hari ni kat sini ada berapa orang. Katalah let's say ada 60 orang. Contoh, ambil seorang 10 muka sudah. Seorang 10 muka, dapatlah naratif muka Quran tu habis, khatam. Boleh khatam ramai-ramai lepas tu. Hari ke-27 ke apa, buat majlis. Allah baca 10 muka, 3 hari selesai. Sehari 3 muka selesai.
Boleh dapat khatam? Boleh. Sebab orang tanya, pasal apa boleh khatam lagu tu pula Ustaz? Saya kata, apa beza dia dengan yang tadarus dalam kumpulan tu? Hak ni baca semuka, hak ni baca semuka, hak semuka kawan ni baca, dia ni tak ulang balik. Betul tak? Jadi saya nasihatkan yang pertama, tuan-tuan, baca Quran. Baca dapat pahala, tadarus dapat pahala, apa lagi satu? Khatam dapat pahala. Hak mana boleh buat, buat. Dan saya nasihatkan, kalaulah dah biasa khatam, jangan tinggal kawan tak biasa khatam. Buat lagu macam saya kata tadi. Baca seorang sikit, bagi habis cepat. Boleh rasa khatam. Sebab apa? Satu lagi, doa orang yang khatam Al-Quran tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Hak ni guru kami sentiasa pesan. Saya mengaji kat Mesir dulu pun, saya ada hampir 4-5 orang guru saya khatam dengan mereka. Setiap guru kalau majlis khatam Al-Quran sahaja, pertama mesti buat haflah. Haflah apa dia? Event. Mesti buat event dia. Nak khatam Quran, mesti panggil semua kan. Pasal apa? Doa tak tolak. Yang kedua, doa dia saja 4 line, depan belakang, kertas A4. Minta semua. Nak minta apa? Pasal doa tak tolak. Dia cubalah khatam. Cara dia, buat lagu tadi, bahagi seorang sikit. Seorang dua muka, jadi lah. Bagi khatam. Habis. Okey. Tu Quran. Yang kelima. Dari 4. Pertama niat. Kedua, sahur. Sunat sahur, bangun. Sunat sahur, makan. Walaupun seteguk ayat. Sunat sahur, lewat. Buka puasa. Segera. Sunat sahur, buka puasa, segera. Buka puasa, segera. Sunat. Segera. Apa? Baca doa. Segera. Makan kurma, makan mana-mana. Baca Quran. 5. Hak tak ada dalam bulan-bulan lain. Ni nombor 5. Tak ada dalam bulan-bulan lain melainkan bulan Ramadan, iaitu tarawih. Jangan tinggal walaupun 2 rakaat. Saya tahu tuan-tuan sama dengan saya. Kita semua makan gaji. Nah, penat. Sebab bos suruh buat macam-macam. Macamlah dia tak puasa. Suruh kita buat macam-macam. Penat kita buat. Bila penat-penat balik. Bila penat balik. Soalan. Siapa yang bila nak buka puasa, beli makanan di bazar Ramadan ataupun masak, siapa yang masa tengok makanan dia tak seronok angkat tangan? Semua seronok betul tak? Soalan saya, salah tak kalau kita pergi bazar Ramadan, kita seronok beli makanan? Tak berani nak jawab tu. Jawapan dia tak salah. Seronok. Siapa yang seronok beli makan untuk buka puasa tak salah. Yang salah membazir. Pasal apa? Nabi sebut dalam hadis Nabi, lis-saimi farhatan. Untuk orang puasa ada 2 kegembiraan. Nabi sebut. 1, inda fatrihi. Ketika ambil angkat. Jangan tinggal. Jatuh handphone tu, ustaz tengok tak angkat handphone. Angkatlah handphone tu, takkan nak pijak pula. Sibik tak tenang dekat kawan. Yang pertama kegembiraan orang puasa ialah ketika buka puasa. Tuan-tuan seronok pergi bazar Ramadan nak beli makan. Itu memang kegembiraan yang Nabi sebut. Pelik kalau orang waktu nak buka puasa tak seronok. Pelik sungguh. Nabi pun seronok. Dan yang kedua, seronok bila? Inda liqa'i rabbih. Masa dia nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Masa dia jumpa Allah Ta'ala, seronok. Aduh, siapa tak seronok jumpa Allah Ta'ala? Mau seronok kan? So, poinnya yang tadi abang kata apa? Bila tuan-tuan nak buka puasa, tuan-tuan beli makan apa semua, tuan-tuan seronok sangat nak... Silakan. Jangan membazir saja. Ya Allah, rasa nak makan ni. Ya Allah, rasa nak makan ni. Seronok kan? Seronok. Tak apa. Perasaan tu layan dia. Cuma jangan membazir je. Jangan membazir. Seronoknya. Okey, tapi jangan membazir. Okey, ni ambil satu, hak ni ambil satu, hak ni ambil satu, hak ni ambil satu. Serba satu. Jangan pula ambil 5. Berapa orang nak makan? Seorang lah. Tak, rasa boleh habis. Ada. Yang tu membazir. Tapi seronok tak salah tuan. Seronoklah masa nak buka puasa tuan. Seronoklah masa nak buka puasa. Apa dia? Bila tuan-tuan nak buka puasa, makan-makan apa semua pula, tuan-tuan letih. Tadi tuan-tuan kerja, jumpa makanan seronok. Bila seronok, mesti makan dengan gembira. Bila makan dengan gembira, maka hati pun lapang. Bila lapang, perut rasa selera. Maka makannya banyak. Bila makan banyak, tidak larat. Makan banyak. Dia jadi. Amboi, tak larat. Ada lambat lagi ya, insya-Allah.
Lambat lagi kan Aisyah. Boy, penuh pula kan. Allah. Jom bangun semayang. Allah Akbar. Oh boy. Bangun semayang. Bangun semayang. Allah. Angkat kepala Ustaz buat menapah. Mengah. Bagi salam tu duduk tu sanak lah. Sanak. Kita jadi lagu macam ulang kita kan. Ulang kalau lepas kambing pun dia boleh makan. Kalau lepas dia makan kambing, cuba pergi kat dia. Tangkap dia masuk dalam van lagu tu. Saya dah kenyang. Macam kita. Tak makan lagi. Jom kita pergi semayang. Mau tak larang. Hampa pergi lah. Kenyang. Jom pergi semayang. Hampa pergi dulu. Sorang tak kelak. Jadi saya nak sebut apa dia? Kita kerja penat, balik rumah jumpa makanan seronok, makan banyak pula, jadi letih apa semua. Kalau dah letih sangat-sangat pun, tarawih jangan tinggal walaupun 2 rakaat. Buat juga. Letih tak ke mana pun, buat juga 2 rakaat. Letih tak ke mana, buat juga 2 rakaat. Tak larat sungguh dah, semayang duduk. Jangan kentut sudah. Kalau kentut nak bangun ambil wuduk, malas lah kan? Tahan. Aisyah tu tahan. Dia kata makan macam-macam Ustaz. Oi. Lah tadi tu pergi bubuh Coca-Cola lah. Menendang. Oh, dia tendang. Tu kat atas tak apa. Apa? Mai bawah. Laju. Siap duduk tu ni. Lunjuk lagi okey. Bro. Alhamdulillah. Gaya Allah. Tapi saya buat itu bukan makna saya buat lah. Baru nak tanya. Jangan. Jadi sembahyang tarawih walaupun 2 rakaat. Cuma saya nak pesan, ingat apa makna tarawih? Ma makna tarawih? Dia makna tarawih yang betul-betul sembahyang lepas 2 rakaat tenang. Zikir, baca Quran, sambung balik lagi 4 rakaat. Faham tak? 2 tenang. 2 tenang. Sebab tu kita 2 baca doa. Betul tak? 2 baca doa. Betul tak? Yang buat 20 kan? Ataupun kalau yang tak buat 20, 2 baca doa. 2 baca doa, dia ada ample time. So please take your own sweet time. Sebab apa? Sebab tarawih nama dia sembahyang rehat-rehat. Dia tenang, sembahyang bertenang-tenang. Lepas 4 rakaat tenang. Lepas 4 rakaat tenang. Dulu masa zaman Imam Malik di Mekah, lepas 4 rakaat, 2, apa orang buat? Tawaf. Tenang. Jalan. Sebab tawaf macam saya kata tadi, boleh minum air. Cuma saya setakat ni tak jumpa lagi lah orang sambil tawaf makan nasi. Jumpa. Baik Allahumma la baik. Buruk lah kalau orang Melayu buat gitu. Tapi minum standard minum standard. Hak jurus kepala ada, hak langgah botol yang besar ada, hak tolong tuang kat orang pun ada. Jemput orang minum lagi pun ada. Makan je tak jumpa lagi. So point yang saya nak cerita kata apa? So bila tuan-tuan tarawih makna dia rehat-rehat, salah lah kalau tuan-tuan merungut masa sembahyang. Masa sembahyang tarawih. Pai-pai makan buka puasa ni kan. Assalamualaikum. Tarawih pula kan lepas ni. Allah, tak angkat. Merungut dah nampak. Tak ada tarawih lagi tu. Dia dah rasa beban dah tarawih tu. Jangan tuan-tuan. Tu saya kata, latih diri kita supaya terima kata tarawih tu untuk rehat. Ajak diri kita. Maknanya bila tuan-tuan pergi masjid, kalau tuan-tuan tak larat, pergi turun minum. Tak ada siapa pun suruh tuan-tuan duduk semayang 20 rakaat. La tu bagi perhabis. Tak larat, pergilah minum. Moreh duk ada. Pergi minum. Hak buka puasa tadi duk ada apa karipak, cok kodok apa duk ada. Pergi bubuh dulu. Kena gula masuk atas otak, semangat balik. Pergi masuk semayang. Agak tak larat juga. Pergi sana kat tiang belakang. Tengok orang semayang. Tak larat. Daripada merungut, baik duduk saja. Tapi jangan duk pergi kacau orang pula. Hei, sujud elok sikit. Nak tak semayang duk kacau orang. Duduk, lihat. Rasa semangat, bangun semayang. Nak rehat lagi, duduk. Rasa nak tertidur, tidur. Duduk belakang sana ni, tidur. Jaga, pergi ambil wuduk, semayang balik. Jangan merungut. Bila dia merungut, dia menyumpah Tok Imam macam-macam. Lah ni kau orang ambil Tok Imam Hafiz kan? Tengok baca panjang. Pelagak lah tu nak abang kat orang. Merungut nampak. Tu
belagak lah tu nak tunjuk orang yang hafal Quran. Baca banyak-banyak. Nampak? Oh, buat apa duk menyumpah Tok Imam tu dia hafal Quran? Aku tak boleh Tok Imam hafal Hafiz ni. Dia okey, dia bagi Tok Imam tua pula. Tok Imam tua pun dia menyumpah tak? Kawan tu tua baca lambat. Dah tahu tua, bagilah orang muda. Nak juga jadi imam. Lambat. Nampak? Dia merungut. Okey, tak usah ambil Hafiz, tak usah ambil tua. Ambil hak muda tapi tak Hafiz. Buka Quran depan dia tu, letak kat apa? Kat rehal kan. Jenguk. Dah tahu tak apa nak jadi. Kalau takat tu tak apa juga, dia tak berhenti takat tu. Kalau dah lah tak apa nak jadi imam. Tu kalau blackout nak baca Quran. Dia doa masjid blackout. Apa punya manusia? Pasal apa mongut? Pasal tak larat. Tak larat, dia rehat. Jangan duk mongut. Semua Tok Imam hang tutup kat atas. Semua Tok Imam hang menyumpah depa. Buat apa? No point. Rugi je puasa. Rugi je puasa. Jadi kalau nak rehat, pi makan, pi minum, sekali sambung balik. Agak-agak tak mau saya nak teruskan, cuma tak larat diri ya ustaz oi. Duduk. Semayang fardu, nak semayang daripada awal kena berdiri dulu. Allah Akbar, lepas tu baru duduk. Semayang tarawih daripada awal-awal tu duduk. Habis tahiyat rakaat keempat tu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyul sampai habis. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Bila nak habis? Lah tak larat lah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Amin. Duduk tu. Orang semua bangun. Kita duduk. Allah Akbar. Allah Akbar. Terus semayang. Pasal apa? Semayang sunat. Boleh duduk. Rukun berdiri tu untuk semayang fardu ya. Semayang sunat boleh duduk. Tapi janganlah buat kumpulan sepakat membawa berkat. Dia pakai duduk, geng belakang. Hak tu imam dia heran, awak aku seorang berdiri. Dia rukuk. Allah Akbar. Tengok celah kecil tu. Hei! Hamba semua duduk, tinggal aku seorang. Aku pun nak duduk, dia pun pergi duduk. Mampus. Orang yang baru sampai, ni tahiyat akhir. Dia boleh duduk. Duduklah, nak melunjuk boleh, nak melunjuk kaki boleh, nak bersila boleh, nak bersimpuh boleh, nak duduk antara dua sujud boleh. Mencangkung je jangan. Mencangkung je jangan. Sebab apa? Bukan jangan pasal dia takut kentut, dak. Pasal mencangkung tu qabih. Qabih bahasa Arab panggil apa? Buruk. Kedudukan mencangkung tu buruk. Sama macam semayang. Semayang dia tak boleh bergerak 3 kali. Kalau sekali boleh bergerak tak? Boleh, tapi lompat boleh tak dalam semayang? Tengah semayang lompat. Tak boleh sebab buruk, perbuatan tu buruk. Jadi duduk mencangkung tak boleh. Hak lain boleh. Melunjuk boleh. Bersimpuh boleh. Bersila boleh. Duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir boleh. Cuma jangan duduk belah kiri lah lepas tu. Tahiyat akhir apa belah kiri lepas tu. Jadi jangan merungut. Mesti faham, tarawih tak ada dalam bulan-bulan lain, dia ada dalam bulan Ramadan saja. Siapa tinggal rugi. Nak buat banyak tak larat, buat juga 2 rakaat. Kalau tak larat juga, duduk. Duduk. Kita tak larat, nak latih anak kita semayang. Suruh dia jadi imam, kita duduk. Dia jadi imam, dia semayang. Allah, ayuh duduk. Ayuh, kenapa duduk? Aku tua dah, hang muda lagi, diri. Oh, suruh anak diri. Hak dia duduk. Allah. Apa masalahnya? And then satu lagi nasihat saya, kita ni manusia kan. Manusia ni ada satu sifat. Apa sifatnya? Cepat jemu. Kita lah cepat jemu. Sebab tu kita Allah bagi sentiasa bergaduh dengan isteri kita. Kalau tak bergaduh, dia jemu. Bila bergaduh, merajuk-rajuk tu dia adalah rindu-rindu balik tu yang sonok. Kalau tak pernah bergaduh, kami suami isteri tak pernah bergaduh. Tak lama tuan-tuan. Dia mesti kena bergaduh. Awak pakai baju raya kalau ni, kulit I tak sesuai. Dah kira kulit you habis kulit I macam mana? Awak bergaduh awak. Dia ada orang mula jenuh lah nak pusing satu supermarket nak bagi sama kalau kita. Amboi macam lah baru kahwin, dah 3 anak dah takkan tak boleh lagi. Gaduh dia ada. Memang dia kenal lagu tu. Pasal apa? Kita ni cepat jemu.
Antara salah satu dia, bukan jemu lah, kita ni cepat berubah angin. Macam kita, macam dulu lah, sebelum kahwin, orang kata, hak girlfriend dia tu lah yang paling cantik. Orang tak ada kata apa, banyak yang kata, tu girlfriend aku. Orang kata, dah, hang tengok artis ni lawa pakai tudung. Lawa lagi girlfriend aku pakai tudung. Mulut dia kata girlfriend apa ni lawa. Hari nak kahwin tu kan, tengok apa bakal isteri turun tu. Fui. Lagu macam apa, princess turun daripada tangga tu. Semangat nak kahwin ni. Akan kau. Aku terima nikahnya. Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian ringgit tunai. Sah. Baca doa, sono. Relin pula tengok. Sono. Barakallahu lakum, tak tinggal. Barakallahu lakum. Sono kahwin. Wa baraka alaikum. Amin. Awak pengapit lawa lagi. Aku kahwin dengan siapa? Ada berubah angin, sat sangat. Kita manusia kena terima benda lagu tu. Bila kata kita manusia cepat jemu, cepat berubah angin, tuan-tuan kadang-kadang semayang dekat masjid, kadang-kadang semayang kat rumah berjemaah, kadang-kadang anak jadi imam, kadang-kadang kita jadi imam. Kadang-kadang pergi masjid besar-besar, kadang-kadang pergi masjid tak ada aircon, kadang-kadang pergi masjid cepat-cepat, kadang-kadang pergi masjid lambat-lambat. Bagi ada varieties supaya kita tak jemu sembahyang tarawih. Dia masalah dia bila sangkut jemu. Once sampai tahap jemu, habis. Esok pun tak mau sembahyang, lusa pun tak mau sembahyang. Dia dah jemu. Jadi tuan-tuan tahu diri tuan-tuan, saya tahu diri saya. Jadi kita belajar. Macam saya, tarawih saya banyak sikit lah daripada orang lain. Kalau saya buat 20 kat masjid, balik saya kena buat 8. Isteri saya tak pergi masjid. Duduk rumah jaga si kecil Ultraman tu. Dah jadi Ultraman. Lah ni dia suka Doraemon. Sambil duduk jalan tu, suka Doraemon. Jaga dia. Balik saya kena sembahyang isteri saya pula. Varieties, tuan-tuan buat lah ikut suka. Sebab tu saya ulang sekali lagi. Ingat, semayang tarawih, ringan-ringan, rehat-rehat. Jangan tinggal. Semalam punya tarawih kalau tak semayang, hari ni nak kumpul balik, nak bagi dapat macam semalam, tak dapat lah. Sebab apa? Sebab iman kita mana sama hari-hari. Mungkin tata kemarin lebih tinggi iman kita daripada hari ni. Tidak? Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Habis. Jadi, nasihat saya untuk nak sangkut dengan tajuk tuan-tuan hari ini, dengan apa nikmat Allah lagi yang kita nak dustakan, tuan-tuan jangan ambil nikmat hak banyak. Sebab nikmat Allah Ta'ala, Allah sebut dalam Quran apa dia? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak hitung nikmat Allah sampai sudah tak boleh nak hitung. Apa dia punya hitungan nikmat Allah tu, nak nisbah dia, nak orang kata apa? Analogi dia Allah bagi macam mana? Contoh dia Allah bagi macam mana? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan kalau nak hitung yang kata nikmat Allah tak terhitung tu macam mana? Kalau laut itu jadi dakwat, pokok ditebang menjadi pena, semua pokok ditebang jadi pena, dakwatnya laut, dicelup pena dengan dakwat itu, ditulis nikmat Allah semuanya, habis laut, nikmat Allah tak habis lagi, ganti pula walau ji'na sambungannya bimislihi madada. Kalau kami ganti serupa dengan laut tadi, banyak yang sama, tulis lagi sekali, 2 kali tulis, maknanya tetap tak habis juga nikmat Allah kita tulis. Jangan ambil nikmat tu semua pasal terlalu banyak. Ambil nikmat makan saja. Itu pun kita tengok macam mana Allah boleh bawa kita masuk ke dalam syurga dia. Jadi apatah lagi nikmat-nikmat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Selamat berpuasa, selamat bertemu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat hari raya maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan tuan-tuan barakah dunia akhirat. Jangan tinggal waktu-waktu mustajab doa. Hadza wabillahi taufiq. Bismillah.
Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan jadikan mereka-mereka yang ada dengan kami dalam majlis ini yang berdosa, melainkan diampunkan dosa mereka itu ya Allah. Jangan ada di kalangan kami di sini yang sakit, melainkan disembuhkan penyakit mereka ya Allah. Jangan ada di kalangan kami di sini yang berhutang, melainkan mudahkan mereka melangsaikan hutang mereka ya Allah. Jangan ada di kalangan kami di sini yang bujang, melainkan ditemukan mereka jodoh yang soleh dan solehah. Jangan ada di kalangan kami di sini yang akan mendapat anak zuriat cucu cicit, melainkan kurniakan kepada mereka zuriat anak cucu cicit yang soleh dan solehah. Jangan ada di kalangan kami di sini ya Allah yang akan keluar daripada majlis ini, melainkan sekiranya akan dimatikan. Matikanlah kami dan semua dalam mati yang baik. Jangan engkau matikan kami dan semua dalam mati yang tidak baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.